tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana forum, tidak mungkin kami berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam Malaysia Madani saya hulurkan kepada warga Maya pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan. Sekalung apresiasi saya tujukan khas buat yang dihormati Dr. Taufik yang pastinya cukup berkredibiliti, serta warga Maya yang jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin, biarpun daksamu terlampau aksa, namun ujarmu selayak ternama yang berbinar di atma. Hadirin dan hadirat sekalian, masuk hutan mencari sendana, tersepak akar batin batang berduri. Teman ini mulakan cerita Muhammad Aiman Farhan mempunyai diri. Itulah saya, moderator forum anda pada hari ini. Hadirin warga Maya sekalian, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi elok kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu dua sahabat ahli panel kita yang begitu bersemangat pada hari ini, yang akan bersama-sama berdiskusi dan mengupas wacana ilmiah kita pada nirmala ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudara panel pertama, nampak segak lagi tampan bergaya. Itulah dia saudara Amal. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih kepada saudara moderator yang segak lagi tampan. Saudara di sini, alhamdulillah, kabar baik. Saudara pula, bagaimana? Alhamdulillah, saya kabar baik saudara. Terima kasih atas keprihatinannya. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Hanani. Cantik sungguh senyumanmu, wahai pemilik gigi asmara danta. Lengkung senyum bibirmu mencipta biang lala. Bagaimana kabar saudari pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Saya baik-baik saja. Bagaimana pula dengan kamu saudara? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Sidang hadirin, usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, kembali semula kita kepada wacana ilmiah kita, iaitu pembelajaran atas talian di zaman era globalisasi ini. Hadirin sekalian, tahun 2019 menjadi saksi bermulanya era virus COVID-19 yang melanda di negara kita pada masa itu, yang menyebabkan semua aktiviti termasuk aktiviti pembelajaran di sekolah turut ditunda buat sementara waktu. Namun Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak sekolah tidak duduk diam dan membiarkan perkara ini terus berlanjutan. Sebaliknya, satu cetusan idea iaitu kaedah pembelajaran atas talian telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pelajar dapat meneruskan pembelajaran kendati pun mereka berada di rumah. Hadirin, tanpa membuang masa lagi, pada hari ini kita akan membincangkan topik yang cukup menarik, cukup unik. Oleh itu saya ingin meminta panel pertama untuk berkongsi buah fikiran mengenai cabaran-cabaran dalam memperkasakan pembelajaran atas talian. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator, saudara Aiman Farhan. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara moderator tentang cabaran pembelajaran atas talian. Apakah sebenarnya cabaran dalam melaksanakan pembelajaran atas talian ini? Dalam era digital ini, pembelajaran atas talian telah menjadi satu realiti yang tidak dapat dielakkan. Walaupun ia membawa pelbagai kelebihan seperti accessibility dan flexibility, namun terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar, guru dan institusi pendidikan. Cabaran-cabaran ini memerlukan penyesuaian, ketekunan dan kebijaksanaan untuk menjadikan pengalaman pembelajaran atas talian ini lebih berkesan dan bermakna. Salah satu cabaran utama pembelajaran atas talian ini ialah kekurangan interaksi fizikal antara pelajar dengan guru. Interaksi sosial dan hubungan manusia adalah penting untuk pembelajaran holistik. Dalam persekitaran atas talian, pelajar mungkin merasa kurang bermotivasi kerana kurangnya sokongan interpersonal dan emosi yang diperoleh dari guru dan rakan sekelas.
Dari segi perspektif yang lain, walaupun teknologi semakin meluas, masih terdapat pelajar yang tidak mempunyai akses kepada peranti dan sambungan internet yang stabil. Ini membawa kepada jurang digital di mana pelajar-pelajar dari lapisan masyarakat yang kurang berkemampuan menghadapi kesukaran dalam menyertai pembelajaran atas talian ini. Akhir madah buah fikiran saya, pembelajaran atas talian memerlukan disiplin diri yang tinggi dari pelajar. Tanpa pengawasan fizikal guru, pelajar perlu menguruskan masa mereka dengan baik supaya dapat menyelesaikan tugas-tugasan pembelajaran. Pengurusan masa yang buruk boleh menyebabkan kelewatan dalam penyerahan tugasan dan prestasi pembelajaran yang lemah. Saya yakin dengan kerjasama antara pelbagai pihak adalah penting. Institusi pendidikan perlu menyediakan latihan kepada guru untuk meningkatkan kecekapan penggunaan teknologi mereka. Pihak kerajaan pula perlu menyediakan akses kepada peranti dan internet kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar boleh membantu meningkatkan motivasi dan melibatkan pelajar dalam pembelajaran atas talian. Saya kira itu sahaja intisari saya. Semoga semua isi saya tersemat dalam hati para pendengar. Kembali pada saudara moderator. Wah, begitu terperinci hujah-hujah yang disampaikan oleh saudara Amar sebentar tadi, sehingga terkesima saya mendengarnya. Terima kasih saudara. Benar kata saudara tadi, cabaran-cabaran tersebut perlu dihadapi dan diselesaikan dengan baik agar pembelajaran atas talian dapat diperkukuhkan pada zaman pasca perindustrian ini dan pasca globalisasi ini yang cukup moden pada hari ini. Saudari, bagaimana pandangan saudari pula tentang keberkesanan pembelajaran atas talian? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang telah dikemukakan. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, pada pendapat saya, ya, pembelajaran di atas talian merupakan satu cara yang efisien, terutama bagi meneruskan arus pendidikan tanpa sebarang halangan. Dalam tidak sedar, sebenarnya pembelajaran di atas talian telah membuka peluang kepada para pelajar untuk mempelajari bentuk komunikasi dan cara berinteraksi yang baharu, iaitu secara atas talian. Dalam sesi pembelajaran biasa, salah satu cara untuk berinteraksi adalah dengan bertanyakan secara langsung di dalam kelas. Tetapi adanya pembelajaran secara atas talian, para pelajar akan dapat belajar cara berkomunikasi yang baharu, iaitu sama ada melalui dengan izin menggunakan bahasa Inggeris, video conference ataupun chatting bagi menyelesaikan sesuatu keraguan maupun masalah yang dihadapi oleh mereka. Hal ini juga bukan sahaja dapat menjadi satu platform untuk berkomunikasi dengan bersyarat, tetapi para pelajar juga dapat memperolehi pengetahuan baharu tentang teknologi. Selain itu, bagi pelajar yang kurang mempunyai keyakinan ataupun keberanian diri untuk bertanyakan soalan secara bersama, mereka juga akan memperoleh kelebihan kerana mereka berpeluang untuk bertanyakan soalan kepada pensyarah dengan selesa tanpa perlu memikirkan persepsi daripada pelajar lain. Seterusnya, pembelajaran di atas talian juga mampu memberikan para pelajar cara belajar yang tiada had. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai cara belajar yang tersendiri mengikut individu tersebut dan boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian seperti audio, visual dan kinestetik. Sehubungan dengan itu, kaedah pembelajaran secara atas talian yang sangat luas telah membolehkan para pelajar lebih mudah untuk meneruskan pembelajaran mereka. Sebagai contoh, para pelajar bukan sahaja boleh mendapatkan rujukan dari segi nota yang membentuk bahan bacaan, tetapi juga dalam berbagai bentuk seperti video dan juga audio. Oleh itu, bagi pelajar yang mempunyai kesukaran untuk memahami bahan rujukan yang berbentuk bacaan, mereka juga boleh mendapatkan rujukan melalui video dan juga dengan izin menggunakan bahasa Inggeris, podcast yang menjadikan bahan bacaan lebih menarik dan senang untuk dipahami. Jadi, itu sahaja pendapat dari saya.
kasih atas penjelasan yang cukup panjang lebar daripada saudari panel kita yang kedua, iaitu saudari Hanani. Saya amat bersetuju dengan pendapat saudari. Hadirin sekalian, bertepatan dengan wacana ilmiah kita jelas memperlihatkan bahawa pembelajaran atas talian cukup signifikan dalam era globalisasi ini. Oleh itu, ayo kita menelusuri akar-akar cerucuk wacana ilmiah kita lebih mendalam tentang usaha dan faedah pembelajaran atas talian. Mari kita buka pusingan kedua dengan semangat yang lebih membara. Baiklah, saudara Ahmad, bolehkah saudara kemukakan pandangan tentang usaha-usaha dalam memperkasakan pembelajaran atas talian? Dipersilakan. Sudah pasti saudara, kecil telapak tangan niru saya tadahkan. Saya akan merungkaikan segala kemuskilan yang berlegar dalam horizon pemikiran saudara. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, dalam era digital ini, pembelajaran atas talian telah menjadi realiti yang tidak dapat dielakkan. Bukan sekadar satu alternatif, tetapi juga merupakan satu keperluan dalam menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan dalam dunia yang terus berubah. Usaha memperkasakan pembelajaran atas talian bukan sahaja melibatkan pengembangan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga melibatkan pengubahsuaian dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta sokongan komprehensif untuk pelajar, guru dan ibu bapa. Salah satu langkah terpenting dalam memperkasakan pembelajaran atas talian adalah memastikan infrastruktur digital yang kukuh dan accessibility yang meluas. Ini melibatkan penyediaan sambungan internet yang stabil dan peranti yang mencukupi untuk pelajar dari pelbagai lapisan masyarakat. Kerajaan juga perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk membina rangkaian infrastruktur yang cergas dan mampu menampung jumlah pengguna yang semakin meningkat. Tidak cukup dengan itu, saya akan kemukakan lagi buah fikiran saya, iaitu kandungan pembelajaran atas talian perlu direka dengan teliti dan mengikut kurikulum yang relevan. Kandungan tersebut seharusnya menggalakkan pemikiran yang kreatif, analitikal dan kritis. Penggunaan multimedia, animasi dan interaktif dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan memudahkan pemahaman tentang konsep-konsep yang kompleks. Dengan usaha memperkasakan pembelajaran atas talian ini, kita dapat membina sistem pendidikan yang dinamik, inklusif dan relevan dengan keperluan masa kini. Pembelajaran atas talian bukan sahaja mempersiapkan pelajar mengejar cita-cita mereka, tetapi juga memperkukuhkan negara kita dalam menghadapi cabaran global. Melalui sokongan yang berterusan dari semua pihak, kita dapat membina jambatan menuju kepada masa depan berpendidikan yang cerah dan bermakna. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara ahli panel pertama atas intisari yang telah diutarakan. Saudari Hanani, dari tadi saya melihat saudari Hanani nampaknya begitu bersemangat dan prognosis saya merasakan bahawa saudari sudah cukup bersedia. Oleh itu saya ingin meminta saudari untuk melontarkan tentang faedah-faedah pembelajaran atas talian. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Umum ketahui bahawa pembelajaran dalam talian merupakan satu pendekatan yang baharu di dalam dunia pendidikan dan ianya juga telah mendatangkan banyak faedah kepada para pelajar. Pembelajaran secara atas talian mampu menawarkan fleksibiliti dan kemudahan.
Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar mudah untuk akses pelbagai maklumat dan bahan-bahan ilmiah, terutama sekali apabila mereka ingin membuat kertas kerja mereka. Selain itu, masa yang ditetapkan untuk mencari maklumat tersebut juga adalah tidak terhad. Mereka bebas mencari maklumat yang mereka inginkan pada bila-bila masa sahaja, tidak kira pada waktu pagi, petang maupun pada waktu malam. Faedah yang seterusnya adalah dari segi kos yang lebih rendah. Pembelajaran dalam talian jelas sekali mampu menawarkan jumlah kos yang berpatutan, termasuk yuran pengajian dan yuran pengangkutan. Sebagai contoh, jika tenaga pengajar ingin membuka kedua-dua kelas sama ada dalam talian maupun di luar talian, jelas sekali bahawa yuran pengajian bagi kursus maya adalah lebih murah berbanding dengan kelas fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana hal ini dikatakan demikian kerana beberapa bahan kursus akan disediakan oleh tenaga pengajar. Oleh itu, para pelajar boleh menjimatkan sejumlah wang mereka daripada membeli bahan seperti buku teks. Selain itu, faedah pembelajaran secara atas talian adalah mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak banyak kelas di luar talian yang menawarkan bilik darjah yang luas dan moden atau kerusi yang selesa. Oleh itu, pembelajaran secara atas talian secara tidak langsung telah memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar mengikut keselesaan masing-masing. Mengapa saya berkata begini? Hal ini juga boleh dikaitkan dengan pengalaman saya sewaktu saya ingin menduduki sijil pelajaran Malaysia sebelum ini. Saya juga belajar dalam keadaan yang selesa kerana boleh duduk di atas sofa sambil menimba ilmu pengetahuan. Malah bukan itu sahaja, saya juga boleh belajar sambil makan nasi lemak. Jadi jelaslah bahawa pelbagai faedah boleh kita perolehi sekiranya kita belajar secara atas talian kerana bab kata pepatah hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Apa yang saya ingin maksudkan dengan pepatah tersebut adalah sebagai seorang pelajar kita tidak boleh menjadikan pembelajaran secara atas talian merupakan satu alasan untuk kita tidak menimba ilmu pengetahuan. Melalui faedah yang telah dinyatakan oleh saya sebentar tadi, ini telah membuktikan bahawa para pelajar boleh sahaja menimba ilmu pengetahuan dalam apa jua keadaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari. Sungguh kritis butir bicara daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel kita yang sungguh bersemangat dan beriltizam dalam melontar idea-idea yang cukup kritis tadi tentang pembelajaran atas talian. Hadirin sekalian, meskipun pada pentas forum kali ini kami tidak mampu menyampaikan dengan lancar, kami ada gagangnya, namun pandanglah usaha kami dalam menyampaikan hujah dan isi yang cukup padat tentang pembelajaran atas talian. Dan itulah aspek penting dalam kita bersama-sama memperkasakan pembelajaran atas talian ini pada zaman era globalisasi ini. Hadirin, semoga forum ini menjadi wadah kepada melahirkan generasi muda yang cakna terhadap pembelajaran atas talian dalam menuju ke arah sistem pendidikan negara yang cukup unggul. Saya berharap forum ini bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, namun masuk telinga kanan terus jatuh simpan ke dalam hati. Hadirin, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.